Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sekejap. Okey. Sekejap. Suara saya boleh dengar? Boleh? Mohon maklum malas. Boleh Ustaz. Boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Okey. Dah alhamdulillah. Syukur. Okey. Okey, kita akan mulakan. Kita mula. Bismillah, suku. Ubah sikit, lambatkan sikit 15 minit Seperti sebelumnya ada beza sikit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati, lagi Allah kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi Allah Ta'ala mempertemukan kita di atas talian aplikasi Zoom ini. Kita bertemu dan berpisah moga-moga kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata untuk kita mendalami Al-Quran, kita nak faham ayat-ayat Al-Quran, khususnya berkenaan dengan tema cerita Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Untuk nota pada malam ni, saya belum lagi sempat untuk memasuki ataupun saya belum sempat nak upload dalam Google Drive. Jadi kalau tuan-tuan nak mendapatkan nota untuk kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, saya telah berikan link Google Drive untuk kisah Nabi Allah Musa, sama ada di FB Academy Tadabbur Malaysia ataupun pada Zoom. InsyaAllah nanti boleh dapatkan untuk malam ni. Okey, malam ni siri yang ke-8 kalau tak silap saya. Yang mana siri 7 pada minggu lepas kita menggunakan nota pada siri yang ke-6. Jadi kalau tuan-tuan tengok kelas kita 8, tidak semestinya nota tu kena ada 8. Okey, kerana pada siri yang ke-7 minggu lepas kita pakai nota siri yang ke-6. Jadi malam ni adalah siri yang ke-8. InsyaAllah kita akan ada banyak siri-siri pasal Nabi Allah Musa. InsyaAllah kita target dalam 20 siri. InsyaAllah jika Allah memberikan keizinan kepada kita. Jadi malam ni kita nak menyambung kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Kalau tuan-tuan tidak ada nota pun, sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh membuka Quran terjemahan. Sebab pada pengisian siri yang kedua dulu, saya telah berkongsi, saya telah kemukakan surah-surah, ayat-ayat yang berada pada 6 fasa kisah Nabi Allah Musa. Kalau masih ingat lagi pada pertemuan yang kedua dulu. Jadi kalau tuan-tuan nak merujuk cerita tentang Nabi Allah Musa bagi fasa yang kedua, kita memasuki fasa yang kedua, Al-Marhalatul Thaniyah, cerita tentang permulaan bagaimana Nabi Allah Musa beliau bertemu dengan Allah dan beliau dilantik menjadi Rasul. Bagaimana peristiwa tu, insya-Allah malam ni kita akan ceritakan.
Jadi, surah yang pernah kita kongsi sebelum ini, pada siri yang kedua kita dah ada maklumat ini, iaitu untuk mengetahui kisah Nabi Allah Musa bagi fasa yang kedua. Maka ada 3 surah utama. 3 surah utama ni disusun mengikut kepada tertib surah dan mengikut kepada jumlah ayat. Kalau surah yang ke-20, surah Taha. Lepas tu baru surah An-Namli, surah nombor 27. Lepas tu surah Al-Qasas, surah nombor 28. Dari sudut tertib surah, dia memang ikut turutan. Dari sudut penyebutan ayat, paling banyak pun dia ikut tertib surah. Maknanya, untuk permulaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam menerima wahyu ini, memang banyak disebutkan di dalam surah Taha. Ayat 9 sampai ayat nombor 23. Kemudian kurang sikit ayat suratul Namli dan sedikit lagi ayat iaitu suratul Qasas. Maksudnya surah Qasas lah surah yang paling sedikit ayatnya cerita tentang fasa yang kedua. Ada sesuatu yang kita boleh kaji. Kenapa ketika fasa 2 ni surah Taha panjang pula ayat dia. Sedangkan sebelum ini, masih ingat lagi tak? Kita daripada siri yang ke-3 dulu sampailah siri yang ke-7, kita hanya jumpa, kita cuma ulas 2 surah kan? Betul tak? Surah Taha dengan surah Al-Qasas. Kita belum lagi masuk suratul Namli. Belum lagi. Sebelum ni kita belum masuk suratul Namli. Sebab pada fasa pertama, kita cerita tentang kelahiran Nabi Allah Musa dan kisah Nabi Musa, beliau usia matang. Kita hanya guna 2 surah saja. Taha dan Al-Qasas. Betul kan? Tapi suratul Namli belum lagi jumpa. Tapi pada fasa kedua, baru ada penglibatan suratul Namli. Kenapa? Itu pun ada jawapannya. InsyaAllah. Cuma kalau kita ada kesempatan, mungkin kita boleh kupas semua maklumat-maklumat itu. Kenapa fasa-fasa ini berlainan? Kalau macam surah Taha, adalah ceritanya panjang pula. Cerita fasa kedua. Sedangkan waktu cerita fasa pertama Nabi Allah Musa lahir, kan? Sampai usia matang, sikit je ayat dia. Tapi waktu cerita Nabi Musa dapat wahyu, panjang. Dia ada sebab dia sebenarnya. Dan dia memang sebenarnya berkaitan dengan nama surah itu sendiri. Taha itu sendiri memberi maklumat kenapa kisah dapat wahyu ini ayatnya agak panjang berbeza dengan lahir. Okay, tak apa. InsyaAllah. On the way, kita masuk kepada kronologi ni. InsyaAllah nanti kita akan ceritakan maklumat-maklumat yang perlu dari sudut panjang, pendek, terperinci, ringkas dan terperinci. InsyaAllah. Baik, malam ni kita sasarkan, kita nak tahu terlebih dahulu kronologi bagaimana Nabi Allah Musa dapat wahyu. Kita cerita dari sudut kronologi dulu. Dari sudut susunan kalimah ke, dari sudut perbahasan perkataan ibrah, kita masuk minggu, kita akan jumpa pada waktu kita belajar siri 9 nanti, pada hari Khamis, insyaAllah kita masuk kepada perbincangan lanjut bagi fasa yang kedua. Jadi malam ni sasarannya kita nak tahu terlebih dahulu. Macam manakah penerimaan wahyu yang Allah beri kepada Nabi Musa dulu. Lepas tu akan datang baru kita perincikan untuk fasa yang kedua ini. Okey, tuan-tuan jelas apa kita nak belajar pada malam ini. Okey. Saya ulang banyak kali supaya tuan-tuan sempat buka Al-Quran lah. Pasal saya dah sebutkan buku surat berapa dalam tu ada. Okey. Jadi kalau siapa yang ada Quran terjemahan, dia boleh buka surah Taha ayat 9 sampai 23, muka surat 312 sehingga muka surat 313. Surah Taha. Jadi kita masuk dulu dalam surah Taha. Baik. Tetapi kita kena guna tiga-tiga surah ni.
Ya. Walaupun surah Toha, kalau kita baca nanti cerita dia dah macam dah dapat dah jawapan. Kalau kita nak dapat jawapan macam mana Musa ni dia terima wahyu tu, kalau ayat 9 sampai 23 tu dah dapat dah jawapan lengkap dia. Tetapi kenapa Allah sebut lagi dekat suratul Namli ayat 7 sampai 12? Lepas tu kenapa pula sebut suratul Qasas ada juga kisah Nabi Musa dapat wahyu? Sedangkan cukuplah dah ada dekat surah Taha. Ini dipanggil apa tahu? Ini dipanggil at-tikrar, ada pengulangan cerita. Kita nampak macam ada ulang cerita, kan? Tetapi walaupun dia pengulangan, sebenar-benarnya pengulangan tu dia bukan sekadar pengulangan. Dia ada maklumat lain yang tak ada dekat surah Taha. Kita kena tahu kenapa Allah Ta'ala ulang cerita, tetapi walaupun dia ulang, tetapi dia memberikan ada maklumat lain yang tak ada dekat surah Taha. Walaupun dari sudut cerita tu dah lengkap, tetapi ada beberapa plot, maksudnya ada beberapa plot dekat cerita tu dia tak ada dekat surah Taha. Dia ada dekat surah An-Namlu dengan surah Al-Qasas. Jadi kita kena belajar tiga-tiga surah ini. InsyaAllah pada malam ni saya akan sebutkan secara ringkas. Okey, kita pergi kepada surah Taha dulu. Okey, surah Taha, kalau kita gunakan surah Taha untuk dapatkan maklumat tentang Nabi Allah Musa, kita akan jumpa ada 3 fasa. Okey, ada 3 fasa. Dalam surah Taha, kalau kita nak rujuk kisah Nabi Musa, surah Taha ni kita boleh dapat maklumat untuk 3 fasa. Fasa yang kita bulatkan tu, yang kita nak belajar pada malam ni, inilah fasa kedua. Dalam surah Taha, kalau kita buka surah Taha, kisah Nabi Musa ni, Allah tidak mulakan dengan menyebut dia lahir. Tetapi dalam surah Taha, Allah memulakan kisah Musa selepas dia balik daripada Madian, on the way nak balik ke Mesir tu, dia nak balik kampung di Mesir, dia dapat wahyu. Itu pembentangan dalam surah Taha. Nampak agak-agak macam kenapa terus lompat? Dia macam terus pergi. Ada sebab. Sebab dia duduk dalam surah Taha. Sebab tu kena kaji surah Taha tu, kena kaji keseluruhan surah Taha tu. Lepas tu kenapa kisah Musa ni dia terus kepada fasa 2? Mula-mula kisah Musa dan surah Taha, fasa yang kedua. Sebab yang susun tu adalah Allah. Ada sebab dia. Okey, tak apa. Simpan dulu sebab-sebab tu. Simpan dulu. Nanti lepas kita habis ke semua maklumat kisah Nabi Musa dalam surah Taha, kita akan sebutkan kenapa. Permulaan dalam surah Taha bukan dimulakan dengan Nabi Musa lahir, tetapi dimulakan setelah Musa perjalanan dia nak balik Mesir dapat wahyu. Ayat 9 sampai 23. Okey, jelas dekat situ. Okey, kita lanjutkan. Teruskan. Okey, dah buka muka surat 312 hingga 313. Okey, kita tengok pada ayat nombor 9. Okey, tengok ayat nombor 9. Allah Ta'ala mulakan. Okey, saya hanya baca ayat, tetapi tuan-tuan terus susun dia punya flow, flow chart dia. Dia punya kronologi cerita tu tuan-tuan sambung. Okey. Kita pergi kepada ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hal ataka hadithu Musa. Dan sudahkah sampai kepada engkau wahai Muhammad kisah Musa? Allah beritahu pada Nabi Muhammad, kau tahu tak kisah pasal Nabi Musa? Okey. Kemudian ayat ke-10 Allah Ta'ala cerita terus. إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَمْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. Allah terus masuk terus kisah Musa ketika dia melihat api. Allah tak cerita macam mana dia boleh sampai lihat api. Allah Ta'ala tak cerita pun
macam mana perjalanan dia mula-mula keluar daripada Madian tu. Surah Taha Allah tak cerita. Tapi kalau nak tahu permulaan Nabi Allah Musa keluar daripada Madian, tuan-tuan kena lihat dalam surah Al-Qasas. Tapi surah Qasas, surah ketiga yang kita akan baca nanti. Ni dia terus pergi kepada Allah Ta'ala terus cerita ketika Musa dia melihat api. Tapi Allah tidak, tengok dekat sini ya. Okey, dekat sini Allah tidak menyebut dia nampak api tu tempat spesifiknya di mana. Cuma ada sedikit maklumat pada ayat berikutnya. Waktu dia melihat api, lalu dia cakap kepada keluarganya, kepada isterinya, ahli itu isterinya. Dia kata pada isteri dia, tunggu kat sini Sat, tunggu kat sini sekejap, dia kata. Dia kata sesungguhnya aku melihat api. Moga-moga api yang aku lihat tu, aku boleh bawa sedikit api tu kepadamu, atau aku akan dapat petunjuk di tempat api itu. Kalau kita baca ayat 10 ni, kita macam blur juga. Kan? Kenapa Nabi Musa nak bawa api itu kepada isteri dia? Kenapa dia cakap daripada api tu nanti dia akan dapat macam petunjuk? Sebab tu kalau hanya guna surah Taha, memang blur, memang tak dapat jawapan. Kenapa? Tapi waktu kita baca surah An-Namlu, kita baca suratul Namli, waktu kita baca suratul Qasas, kita akan dapat jawapan. Kenapa dia nak bawa api itu kepada isteri dia? Kenapa dengan api tu? Dan kenapa api tu dia kata nak ajidu ala nari huda? Dia nak dapat petunjuk. Okey, kita tinggalkan dulu jawapannya di situ. Biar tuan-tuan tertanya-tanya dulu. Okey, insyaAllah nanti kita akan bagi jawapan sekejap lagi waktu surah yang kedua. Okey, maknanya ada dua fungsi api dekat situ. Okey, ada dua fungsi api, ada dua sebab. Kejap ya, saya dengar suara orang ni. Walaupun okey, tak apa, saya kontrol. Okey, maksudnya dekat situ kita tahu Musa dia dah tengok apa? Dia tengok api, dia nampak cahaya api. Kenapa dia beria-ria nak pergi tempat api yang dia nampak tu? Kita dapat jawapan dah. Dia cakap dekat isteri dia. Kan? Dia sebab. Okey. Jadi kita akan dapat jawapan sekejap lagi insya-Allah dalam surah berikutnya. Okey, tunggu. Okey, kita sambung ayat nombor 11 hingga 12. Apabila Nabi Musa sampai je dekat tempat api tu, falamma ataha, apabila dia sampai kat tempat api tu, nudiya ya Musa. Terus dia dengar ada suara yang panggil dia. Surah Taha terus panggil dia. Cerita ni dia macam dia terus masuk thriller tau. Dia macam dia cerita dia tak ada muqaddimah, dia terus. Nabi Allah Musa dia terus sampai dekat api, terus dia dengar suara. Inni ana rabbuka fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lalu Allah Ta'ala kata pada ayat 12, sesungguhnya aku ni adalah Rabb kamu. Maka bukalah kasut engkau tu, kerana sesungguhnya engkau sekarang berada di Wadi Tuwa yang suci. Di satu lembah, wadi satu lembah tu suci, namanya adalah Tuwa. Tapi Allah tak bagi tahu lagi secara spesifik lagi. Tunggu maklumat yang dua surah lagi tu tak akan dapat cantum. Macam kita puzzle lah. Ambil ayat ni dekat surah Taha, gabung dengan suratul Namli, gabung dengan suratul Qasas, akan dapat maklumat lengkap. Okey. Cuma kita tahu tempat api yang Musa nampak tu rupa-rupanya di Wadi Tuwa, yang tempat itu suci. Suci maksudnya sebab dia nak tempat penerimaan wahyu, Allah suruh Nabi Musa buka kasut dia. Bersedia bersedia untuk dapat wahyu ni. So kena
dia konsep. Nanti kita cerita pengajaran lah pada yang akan datang. Sebab kalau saya campur maklumat dia dengan pengajaran sekali, nanti tersangkut cerita dia. Jadi pengajaran tu kita tunggu dulu. Hari yang berikutnya kita akan masuk pengajaran. Kenapa Allah Ta'ala suruh dia cabut kasut dia? Itu kita masuk pada pengajaran nanti ya. Kita pergi dulu kepada kronologi dulu. Dapatkan maklumat dia dulu. Okey, kemudian pada ayat nombor 13, kan kalau kita baca ayat 12 ni, kita tahu yang cakap tu siapa? Suara yang bersuara tu siapa? Adalah Allah. Tapi Allah bercakap macam mana? Jadi kita jumpa lagi maklumat tambahan dia. Adakah Musa nampak depan-depan Allah tu? Suara didengar tu kat mana? Kanan ke? Kiri ke? Belakang ke? Boleh jadi, betul tak? Mungkin Nabi Musa dengar suara tu dekat belakang. Mungkin Nabi Musa dengar suara tu dekat depan. Mungkin belah kanan. Mungkin belah kiri. Sebab tu, tunggu untuk surah yang berikutnya. Kita akan sebutkan nanti. Okey, kemudian Allah terus cakap dekat dia. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Ayat 13 ni terang-terang Allah bagi tahu, dan aku telah memilih engkau. Memilih engkau sebagai apa? Sebagai Rasul. Fastami' lima yuha. Hang dengar baik-baik apa yang nak diwahyukan kepada engkau. Inilah syahid dia ataupun dalil yang jelas menunjukkan memang ayat ni sesuai pada fasa yang sedang kita bincangkan. Okey, dengar baik-baik apa yang akan diwahyukan kepada engkau. Okey, Allah pun bagi tahu apa wahyu ataupun apa maklumat yang Nabi Musa kena pelajari. Maka Allah Ta'ala kata, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Allah Ta'ala bagi tahu dalam banyak-banyak perkara nak bagi tahu kat Musa ni, yang paling utama sekali adalah tauhid. Allah bagi tahu, sesungguhnya aku ni adalah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Tengok. Kita, saya nak masuk pengajaran pula ni. Sikit-sikit bolehlah. Nanti kita kena masuk pengajaran dia. Maksudnya, Allah Ta'ala mulakan dengan isu akidah. Isu tauhid pada Musa. Bagi tahu bahawa Musa, Allah tu hanya satu. Sembahlah Tuhan. Lepas tu Allah suruh yang kedua. Wa aqimis salata li dhikri. Dan kerjakanlah salat untuk mengingatiku. Sebagai tanda mengingatiku. Okey, salat. Okey, habis ayat 14. Okey, kita lanjutkan lagi dengan ayat nombor 15 dan 16. 15, 16 ni masih lagi wahyu pesanan dari Allah yang Allah nak cakap tu. Ya Allah nak firmankan kepada Nabi Musa. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Okey. Allah Ta'ala kata yang berikutnya lagi, Allah Ta'ala nak sebut tentang hari kiamat. Allah Ta'ala, sekejap saya nak, ni sekejap. Saya ada video ni. Saya nak kena kontrol video sekejap. Okey. Siapa yang buka video tu hati-hati ya. Kadang-kadang kita guna handphone, kita tak perasan kita terbuka video kita. Hati-hati. Okey. Ada orang terbuka video sambil makan kacang. Nyap, nyap, nyap. Tak apa. Macam-macam. Okey, tapi hati-hati. Tengok, tak apa. Saya dah padamkan video tadi. Okey. Kita teruskan ya. Okey, maklumat lain apa? Allah bagi tahu pasal Musa, pasal hari kiamat. Itu ayat nombor 15. Maknanya kalau kita belajar kan, kali pertama Allah Ta'ala jumpa Musa, yang awal-awal Allah bagi tahu pasal tauhid, pasal akidah, lepas tu pasal solat, lepas tu pasal kiamat. Ini perkara-perkara besar dalam rukun iman. Allah bagi tahu kiamat tu, aku sengaja sembunyikan masa dia. Tapi Allah tak kata, Allah Ta'ala bagi tahu pada Musa, Allah nak tekankan pasal Musa tadi kiamat Musa. Yang hari kiamat tu aku sembunyikan waktu dia. Supaya apa? Supaya apabila manusia dia tak tahu waktu tu bila, dia akan bersedia, dia akan buat amal kebaikan. Kerana apa? Nanti di hari kiamat tu nanti aku akan balas apa yang dia dah buat. Nanti kita waktu kita ulas pengajaran, kita akan ulas lagi ayat nombor 15 ni. Tapi kita ambil dulu poin penting dia. Apa Musa dapat dari Allah?
Kemudian ayat 16 Allah Taala kata fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Allah Taala kata janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya. Ni Allah bagi tahu Musa nanti akan ada orang dia tak percaya tentang kiamat ni. Engkau jangan pula jadi orang yang tak percaya pula. Macam orang yang tak percaya. Lepas tu Allah Taala bagi tahu kenapa orang tu dia tak percaya pasal hari kiamat. Allah bagi tahu wattaba'a hawahu, sebab dia mengikut hawa nafsunya, fatarda, oleh kerana itu engkau akan binasa. Maksudnya Allah bagi tahu Musa, nanti kalau kau temui orang-orang yang tak beriman pada hari kiamat sebab dia ikut hawa nafsu dia, engkau jangan pula tak percaya hari kiamat tu sebab engkau ikut diorang. Diorang tu ikut hawa nafsu. Kalau kau ikut diorang, kata Allah, engkau akan fatarda, kau akan binasa. Okey, dapat dah maklumat itu apa yang Allah pesan pada Nabi Musa. Okey, kita pergi kepada ayat berikutnya. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Musa, dekat tangan kanan kau tu ada apa? Tengok. Daripada ayat ni kita dapat jawapan. Musa pegang dekat tangan dia apa? Kita tak tahu lagi kan dia pegang apa. Tapi kalau kita baca ayat nombor 18, dia jawab, "Qala hiya 'afaya." Musa jawab, "Oh, ni tongkat aku." Tongkat. Maknanya kenapa Allah tanya? Sedangkan Allah tahu. Kenapa tuan-tuan puan? Ini sebenarnya dipanggil teknik untuk supaya macam sesi berkenal dulu. Sesi macam tak nak takutkan Musa. Sebab tongkat tu sekejap lagi dia jadi ular. Takkanlah Musa pegang terus tongkat tu jadi ular. Jadi Allah Ta'ala buat pengenalan supaya Musa dia tak takut. Ialah kan jumpa dengan yang tidak dikenali, dengar suara pula tiba-tiba. Jadi Allah tanya. Padahal Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tanya tu bukan kerana Allah tidak tahu, tapi dia panggil kaedah untuk meringankan, untuk memberi ketenangan. Lepas tu Allah bagi tahu kepada Musa. Lepas tu Musa jawab, "Oh, tu tongkatku." Daripada ayat ni 17 kita dapati Musa dia pegang tongkat tangan apa? Dia pegang tongkat tangan kanan. Sebab Allah bagi tahu, "Musa, kat tangan kanan kau tu ada apa?" Makna Musa jawab, "Ia adalah tongkat aku." Maknanya Musa pegang tongkat dengan tangan kanan. Lepas tu Musa dia menjawab, tongkat dia tu dia guna untuk apa? Tengok ya. Musa dah jadi macam dia dah macam tenang kan, dia dah macam yalah kita kan tiba-tiba dengar suara, tak terkejut beruk. Kan contoh kan, dalam naik bukit yang tinggi, contoh. Tapi Musa tahu itu adalah Allah. Okey, jadi Musa pun bagi tahu. Dia bagi tahu tongkat dia guna untuk apa. Dia kata atawakka'u 'alaiha. Ni pusi tongkat dia pertama. Pusi tongkat dia pertama, dia kata kepada Allah, tongkat ni aku guna untuk aku berjalan. Maknanya waktu dia berjalan, digunakan tongkat dia tu. Untuk dia, kan tongkat guna untuk berjalan kan? Dia bawa untuk berjalan. Untuk dia bergantung pada tongkatnya. Sedangkan kita belajar sebelum ni, Musa ni, dia kalau tumbuk orang pun mati. Betul kan? Tapi kenapa dia guna tongkat dia? Wallahu ta'ala alam. Lupanya ada tongkat Musa. Tapi kenapa ada orang buat tongkat Ali? Kan? Patutnya kopi apa? Tongkat Musa. Gurau je. Okey, tongkat Musa. Maknanya Musa dia ada tongkat. Pegang tangan kanan. Musa beritahu, "Oh, tongkat ni aku gunakan pusi pertama untuk berjalan." Yang kedua apa? "Wa ahushu biha ala ghanami." Yang kedua dia kata, tongkat ni aku gunakan untuk memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku. Tongkat tu Musa kata, dia bagi tahu ke Allah Ta'ala, tongkat tu aku gunakan kalau kambing-kambingku nak minum rumput-rumput dan daun-daun, aku gunakan tongkat tu untuk pepah, untuk goyangkan pohon-pohon kayu tu supaya daun-daun tu jatuh. Itu kedua. Yang ketiga Musa bagi tahu,
waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan ketiga dia kata, ada lagi lain-lain aku gunakan untuk tongkat tu. Tapi Musa dia tak ceritakan. Allah Ta'ala tak sebut pun. Dan lain-lain tu maksudnya, mungkin Musa guna tongkat tu untuk lindung diri dia, betul tak? Kalau dia nak rompak ke apa, dia boleh pukul ke. Wallahu a'lam kan. Mungkin tongkat tu diguna untuk hambat kambing-kambing dia. Kan, yang nakal-nakal tu. Mungkin kita tak tahu. Cuma Musa bagi tahu, dua fungsi utama, dia gunakan memang untuk berjalan. Okay? Yang kedua untuk jatuhkan daun-daun kayu, untuk kambing-kambing dia makan daun-daun tu, dan ketika lain-lain. Lepas dia bagi tahu tu, Allah Ta'ala kata pada Musa, Qala alqiha ya Musa, Allah Ta'ala berfirman, campakkanlah tongkat kau tu Musa. Campakkan. Lalu Musa buat apa? Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ayat 20, Musa campakkanlah tongkat tu. Allah Ta'ala kata, campakkan Musa. Musa pun immediately, fa tu dia cepat-cepat dia campakkan tongkat dia. Tiba-tiba, dia nampak tongkatnya adalah tas'a. Tongkat dia terus bergerak. Bergerak menjadi hayyatun tu ular bergerak. Ayat 20 ni, sebenarnya dia dah cerita tongkat tu jadi ular fasa yang kedua sebenarnya. Dia, kan nanti waktu kita belajar surah lain, nanti kejap lagi, tongkat tu dia jadi ular, dia ada beberapa fasa. Tapi dekat ayat 20 ni, Allah Ta'ala cerita tongkat tu terus jadi ular tas'a. Ular yang terus menjalar. Menjalar dengan cepat. Tapi kalau kita baca ayat lain nanti, sebenarnya tongkat tu dia tak terus tukar jadi ular tau. Tongkat tu dia macam gerak-gerak dulu. Dia gerak-gerak, baru jadi ular, lepas tu baru dia tas'a. Dia macam tu. Nanti, tapi kita akan jumpa ayat lain sekejap lagi. Kita akan jumpa pada Allah Ta'ala cerita tentang, dia ada satu kalimah. Kalau dekat tas'a tu dia macam kita sa'i kan, kita berlari berjalan kan. Dekat ayat 20 ni, tongkat tu dia memang Allah Ta'ala cerita terus tukar jadi ular, dia bergerak terus. Tapi pada ayat lain, kita akan jumpa ayat lain dia, tongkat tu dia gerak-gerak dulu. Gerak-gerak dulu. Lepas tu betul jadi ular. Itu kemudian kita akan masuk pada surah lain. Okey, lepas tu Allah Ta'ala kata, Qala khudhaha wa la takhaf. Allah Ta'ala kata, ambil dia, jangan kau takut. Dekat ayat ni, Allah cuma bagi tahu jangan takut, ambil balik tongkat tu. Tapi kalau kita baca surah lain sekejap lagi, lain pula cerita dia, ada maklumat tambahan. Kalau kita baca ayat ni macam, Musa tak bergerak mana-mana ke? Tuhan kata, tangkaplah dia, tangkap balik, ambil balik tongkat tu, yang telah tukar jadi ular tadi, wala takhaf, jangan kau takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikan ia kepada bentuk tongkat yang asal. Okey. Ayat 21. Lepas tu kita teruskan pada ayat 22 sampai 23. Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan, ni dah masuk pada mujizat yang kedua. Kenapa kita kata dia mujizat kedua? Okey, sebab nanti kita tengok ada satu ayat Allah Ta'ala sebut. Lepas tu Allah Ta'ala kata, وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. Ini adalah mukjizat kedua. Kenapa kita kata dia mukjizat kedua? Kerana Allah Ta'ala kata, dan kepitlah tanganmu di celah ketiakmu. Nescaya keluarlah ia warna putih. Bayda, warna putih, bersinar-sinar dengan tidak ada kecacatan sebagai satu mukjizat lain. Ayatan tu maknanya tanda. Ukhra yang lain. Maksud dia, yang tongkat tukar jadi ular tadi, mukjizat lain. Yang tangan dia, kalau diletak di bawah ketiak dia, tangan dia tu akan berubah menjadi putih bersinar-sinar. Yang tangan kau putih bersinar-sinar, setelah kau letak di bawah janah ikat ketiak kau itu, ia merupakan satu tanda mukjizat Allah yang lain. Maknanya yang kedua lah. Okey.
kenapa Allah beri mukjizat tongkat tukar jadi ular, lepas tu tangan dia boleh keluar cahaya warna putih. Allah Taala kata linuriyaka min ayatinal kubra, kerana kami hendak petunjukkan kepada engkau, nak tunjukkan kepada engkau sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Allah Ta'ala tunjuk 2 je dulu pada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, jelas. Okey. Kalau kita belajar dalam hadis Nabi, kalau kita belajar dalam hadis Nabi, ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim pun. Sebenarnya siapa tahu Nabi Musa ni rupa paras dia, rupa dia hitam ke apa? Sawo matang ke macam mana? Saya tak pernah sebut sebelum ni. Dia sebenarnya kalau kita baca hadis Isra' dan Mi'raj, kan Nabi Muhammad SAW pernah jumpa Nabi Musa Isra' Mi'raj kan? Nabi kan jumpa Nabi Musa Isra' Mi'raj pada langit ke-6. Sebenarnya Nabi cerita, Nabi Musa ni tinggi dia. Dan Nabi Musa ni sebenarnya kulit dia kemerahan. Kulit dia merah-merah. Sebenarnya. Ada hadis tersebut. Nabi kata, launuhu ahmar. Warnanya merah. Sama ada putih kemerahan, wallahu a'lam, bentuk merahnya macam. Tapi memang warnanya merah. Maksudnya tangan dia pun akan warna macam itulah. Putih kemerahan. Tapi apabila letak bawah ketiak dia, tangan dia bertukar menjadi putih. Lepas jadi putih tu, dia akan kembali kepada warna tangan dia yang asal. Allah kata, inilah mukjizat yang kami nak tunjuk kepada engkau. Okey, kenapa Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Musa waktu dia nak cari api tadi? Tapi kita nak cari jawapan, sebenarnya dekat sini kita dapat jawapan, memang dekat ayat ni sebut Musa tu jadi Rasul. Sebab Allah Ta'ala sebut tadi terang-terang kan. Lepas tu Allah wahyukan dia beberapa perkara. Lepas tu Allah bekalkan dia 2 mukjizat. Di sini sebenarnya ni dia panggil sesi training. Allah nak suruh Nabi Musa ni rehearsal. Nak buat training kat Nabi Musa tentang tongkat dia. Buat tongkat tu nanti nak bawa nanti berdepan dengan Fir'aun. Nanti kita belajar dekat fasa 3. Tapi kenapa Allah buat ketika ni? Ni nak panggil training dulu. Rehearsal dulu. Tengok. Ada pada tongkat, ada pada tangan dia yang mengeluarkan cahaya warna putih. Selesai. Okey. Kalau kita baca dekat surah Taha, dia boleh lengkap lagi tau. Sebab kita boleh dapat jawapan lagi. Dia nak cari api tadi tu sebenarnya untuk apa? Sebab ayat tadi dia masih lagi kita tertanya-tanya. Kita cuma dapat tahu, dia kata dekat isteri dia, nanti api tu, aku akan bawa. Api tu maksudnya seputung api lah. Kan, dia nak ambil api tu, bagi dekat isteri dia. Kenapa? Tak bagi tahu. Lepas tu, dia bagi tahu kalau tak ada dapat bawa api tu, moga-moga dia boleh dapat sesuatu maklumat di tempat api tu. Maklumat apa? Mari kita baca Suratul Namli. Ayat 7 sampai 12, muka surat 377. Okey, siapa ada Quran Mushaf, tolong buka. Kali kita nak ambil lagi beberapa maklumat tambahan. Okey. Tapi kalau kita belajar Ibrah nanti, beraninya isteri dia. Kan, sebenarnya ketika tu waktu bila tau? Quran tak bagi tahu. Waktu dia lalu tu waktu bila? Kejap lagi kita akan jumpa. Sebenarnya dia keluar waktu bila sebenarnya? Kan? Kenapa dia nak pergi ambil api tu dekat bukit, dekat lembah Wadi Tua tadi? Okey. Mari kita lihat Suratul Namli ayat 7 hingga 12. Okey. Sebelum tu, kita lihat dulu ayat-ayat kisah Nabi Musa dalam Suratul Namli. Fasa kedua ni lah, baru kali pertama kita jumpa surah Namli kan. Sebelum ni kita tak jumpa lagi surah Namli. Cerita dekat fasa 1, tak ada pun surah Namli. Tapi dekat fasa 2 ni, Suratul Namli terlibat sama. Tapi kalau kita tengok rujuk Suratul Namli,
dia ada 2 fasa. Kisah Nabi Musa ada dalam surah An-Naml. Fasa pertama yang kita duk cerita sekarang ni lah. Fasa kedua ni. Cerita tentang terima wahyu dan 2 mukjizat. Ayat 7 sampai 12. Lepas tu dekat surah An-Naml ni ada 2 ayat je. Ayat lain yang cerita tentang Nabi Musa jumpa Firaun. Ini fasa ketiga. Tolong ya, siapa-siapa yang agak terkeliru. Fasa 1, fasa 2, fasa 3, apa fasa-fasa tu, tolong lihat pada nota siri 2. Kalau tak sempat, dengar balik rakaman untuk siri yang kedua supaya tuan-tuan tuan dapat mengikuti istilah fasa by fasa by fasa. Okey, jelas kat sini. Okey, kita buka Suratun Namli. Ada sebab kenapa kisah Musa tu Allah letak. Kalau kita ambil ayat 7 sampai 12, berapa ayat? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 6 ayat. Campur ayat 13, 14. Lebih kurang dia dekat dalam 8 ayat kan. Kenapa Suratul Namli ni Allah letakkan juga 8 ayat kisah Musa? Ada sebab dia. Itu kita akan bongkarkan pada pengisian-pengisian yang akan datang. Kita habiskan dulu pasal Musa dekat Suratul Namli, kita akan cerita kenapa Allah Ta'ala selitkan kisah Musa dalam Suratul Namli. Nanti kita akan bincang insya-Allah pada kelas-kelas yang akan datang. Okey, kita tengok dulu ayat dia. Okey, dia bermula dengan ayat 7. Ayat 7 ni, Nabi Allah Musa dia berkata, "Idh qala Musa." Allah Ta'ala cerita ketika Nabi Musa dia berkata kepada isterinya, "Inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabathin la'allakum tastalun." Waktu ayat ni pula dekat ayat ni pula Musa tak cakap suruh isteri dia tunggu. Kalau tadi dia ada perkataan imkusu, dekat sini tak ada. Tapi kalau kita ambil ayat tadi, dia pesan ke isteri dia suruh tunggulah. Cuma dia kata, Musa cakap ke isteri dia, sesungguhnya aku ada nampak api tu. Aku akan bawa. Dia nampak api. Dekat api tu dia nak buat apa? Aku akan bawakan khabar, iaitu berita dari situ kepadamu. Aku akan bawakan berita dari situ kepadamu, atau aku akan bawakan seputung api bisyihabin qabathin tu. Bisyihabin qabathin tu maksudnya seputung api daripada tempat tu, la'allakum tastolun, supaya kamu dapat memanaskan diri. Rupa-rupanya dia nak pergi ambil api tu, dia nampak api tu rupa-rupanya untuk memanaskan diri. Salah satunya, maknanya waktu mereka on the way nak pergi balik ke kampung mereka dekat Mesir tu waktu bila? Kita tak dapat jawapan lagi, tapi yang pasti mesti sejuk. Betul tak? Kalau tak sejuk, kenapa nak Musa nak pergi ambil api tu? Perkataan tastolun tu bagi jawapan. Adalah untuk memanaskan diri. Maknanya ketika dia berjalan tu sebenarnya udaranya sejuk, suasananya sangat sejuk. Situ kita dapat jawapan. Tapi satu lagi, kenapa dia kata nak bawakan berita dari situ kepadamu? Nak bawakan berita dari situ kepadamu, sebenarnya, saya bagi jawapan tu depan-depan. Sebenarnya, Nabi Musa dengan isteri dia ni, mereka tersesat jalan. Malam sebenarnya. Malam. Sejuk. Sebab kita dapat jawapan dia panaskan diri, sejuk. Dulu mana ada Waze? Dulu mana ada Google Map? Betul tak? Mana ada signboard? Keluar daripada Madian, nak balik ke Mesir. Tapi on the way tu, Nabi Musa nampak api. Itu dia cakap kat isteri. Dia nak dapat berita tu, khabar tu, maksud dia, kalau dia pergi tempat api tu, mungkin ada orang kot dekat situ, mungkin dia boleh tanya dekat orang, macam mana jalan nak balik Mesir? Itu dia panggil bi khabarin tu.
Dapat dua jawapan tu. Okey. Kemudian Nabi Musa pergilah. Dia pergilah kat tempat tu. Ketika dia pergi, falamma ja'aha nudi amburika man finnari wa man haulaha. Maka apabila dia sampai dekat tempat api tu, dia dengar ada suara yang menyeru. Amburika man finnari wa man haulaha. Keberkatanlah, keberkatanlah yang melimpah ruah kepada orang yang berada dekat dengan api ni dan sesiapa yang ada di sekeliling api itu. Wa subhanallahi rabbil alamin. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam. Ayat 8 ni Allah lah yang berkata-kata kepada Musa. Tapi kita tak tahu lagi Allah Ta'ala berkata-kata tu dari mana suara tu. Okey, yang pastinya memang Nabi Musa dia memang tak nampaklah wajah Allah tu. Dia memang tak nampaklah. Tapi suara. Suara. Tapi dekat ayat ni kita dapat maklumat tambahan. Rupa-rupanya tempat yang Nabi Musa pergi tu memang Allah berkati tempat tu. Allah berkati tempat tu. Kalau ambil surah Toha tadi, tempat tu suci. Tempat tu muqaddas suci. Tempat tu dia kena cabut kasut dia. Tapi kalau ambil maklumat dalam surah An-Naml, tempat tu ada keberkatan. Okey, siapa pergi dekat api tu, dia akan dapat orang itu adalah orang yang mendapat berkat yang berlimpah ruah. Okey, lepas tu sambung lagi ayat 9. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu. Kalau ayat Toha tadi Allah kenalkan diri, Allah bagi tahu, aku ni Rabb sekian-sekian. Tapi ayat ni Allah Ta'ala menyebut sifat Tuhan yang lain. Allah kata, Ya Musa, innahu anallahul azizul hakim. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang maha perkasa aziz. Lagi al-hakim, maha bijaksana. Maknanya, kalau kita gabung maklumat tu dengan surah yang tadi tu, kita dapat maklumat pertambahan tentang Allah. Kenapa Allah sebut tentang dia itu Aziz Al-Hakim? Ni nanti waktu kita masuk ibrah, kita akan ulang balik maklumat ni untuk belajar pengajaran. Kenapa Allah Ta'ala sebut nama dia yang itu? Kenapa tak kata dia ni Rahman ke? Kenapa tak kata Anallahu Rahmanur Rahim ke? Kenapa dia sebut Al-Azizul Hakim? Itu kita waktu belajar pengajaran insya-Allah nanti kita sebutkan. Okey, kemudian Allah Ta'ala terus pergi minta Musa lontarkan tongkat dia. Kalau tadi tu Allah tanya dulu, ada apa kat tangan kanan kau tu Musa? Waktu dekat ayat ni Tuhan kata, wa alqi afaq. Tuhan kata campakkanlah tongkat engkau. Falamma ra'aha tahtazzu. Ni yang saya cakap tadi. Kalau kita ikut susunan tongkat tukar jadi ular tu, sepatutnya ayat surah Naml ni patut guna dulu. Sebab dekat ni kan dia ada perkataan tahtazzu. Tahtazzu tu bergerak. Kalau tadi tongkat dia lontar tadi terus jadi ular, terus ular tu menjala. Tapi dekat ni tongkat dia tu macam tahtazzu. Dia gerak-gerak dulu. Bergerak-gerak dulu. Lepas tu macam bergerak. Ka'annaha jan. Seperti seekor ular kecil. Jan tu macam jin lah. Maksud dia bergerak. Terus jadi macam ular. Maksud dia kalau kita gabung ayat 10 dengan surah Toha tadi tu, sebenarnya peringkat tongkat tu jadi ular, mula-mula dia tahtazzu dulu. Baru dia yas'a. Begitu. Okey. Lepas dia nampak tu, dia buat apa? Wala. Dia larikan diri. Mudbira walam yu'aqib. Dia tak tengok belakang dah. Dia melarikan diri. Kan? Terkejutlah. Okey. Lepas tu, Allah panggil. Ya Musa. Musa. La takhaf. Kau jangan takut. Inni la yakhafu ladayyal mursalun. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya para rasul ni dia tak sepatutnya merasa takut semasa menghadapku. Maksud dia Nabi Allah Musa lari tu, itu dia panggil lari kerana takut sebagai manusia. Iyalah, sebagai manusia semua ada perasaan takut. Siapa tak ada takut? Semua takut. Sebab tu Nabi doa, sebab tu orang Islam buat persiapan nak perang. Kalau tak takut, semua ada perasaan takut.
Itu fitrah yang ada pada semua manusia, termasuk para rasul. Ini pun nanti kita akan ulas dekat pengajaran dia, insya-Allah. Okey, kemudian Nabi Musa buat apa? Lepas tu Allah Ta'ala ceritalah. Sepatutnya yang takut tu siapa? Illa man zalama thumma baddala husna ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Tetapi sesiapa yang melakukan kezaliman, dialah sepatutnya takut kepada Tuhan. Tapi engkau kan Rasul, maka kau tak perlu takut kalau nak berhadapan dengan Tuhan. Kemudian Allah Ta'ala kata, tetapi sesiapa yang mengubah kezaliman, kemudian dia mengubahnya dengan melakukan kebaikan setelah melakukan kesalahan, maka sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sebenarnya ingatkan juga pasal Musa. Walaupun pernah melakukan kezaliman, tetapi kalau dia berubah daripada jadi orang zalim, kemudian dia buatkan kebaikan, Allah bagi tahu, aku ampunkan kesalahan dia. Aku Maha mengasihani. Kenapa Allah sebut maklumat ni kepada Musa? Ada kaitan tentang kes dia pernah membunuh dulu. Atau kemudian nanti kita akan cerita dekat Ibrah. Okay. Kemudian kita pergi kepada ayat berikutnya. Allah Ta'ala sebut tentang mukjizat kedua. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. Masukkanlah tanganmu melalui saku bajumu. Dekat sini dia ada maklumat perbezaan. Kalau tadi dekat ketiak dia, dekat satu lagi kata dekat bajunya. Baju yang dekat ketiak lah, saku bajumu. Wallahu alam, dia ada perbezaan dekat situ. Nanti kita ulas pada kelas akan datang. Lepas tu Allah Ta'ala kata akan keluar daripada tanganmu itu warna putih bersinar-sinar tanpa ada kecacatan. Maknanya putih lengkap. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu, fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasikin. Allah bagi tahu yang tangan ni, maksudnya yang Allah Ta'ala kata tangan tadi, termasuk yang tongkat tu, Allah kata ia termasuk 9 mukjizat yang kau nanti akan bawa jumpa kepada Fir'aun dan kaumnya. Kerana apa? Kerana mereka ni adalah orang-orang yang fasiqin. Fasik ni orang-orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah. Daripada ayat ni, rupa-rupanya Nabi Musa ni dia ada 9 mukjizat. Nanti kita sebut 9 mukjizat tu apa. Dua daripadanya yang kita belajar tadi. Tongkat dengan tangan bertukar menjadi warna putih. Keluar cahaya warna putih yang bersinar-sinar. Okey, habis ayat nombor 12. Habislah surah Namli tadi. Tapi kena baca satu lagi surah. Pendek je. Ayat 29, 30, 31, 32. Tapi ada maklumat tambahan yang tak ada pada dua surah tadi. Kita akan dapat cerita yang lengkap macam mana Nabi Musa bertemu dengan Allah on the way nak balik Mesir. Okey, muka surat 389. Siapa ada Quran tolong buka. Okey, Quran terjemahan. Okey. Sebelum tu, kita lihat dulu latar belakang surah Qasas. Walaupun kita dah sebut sebelum ni, surah Qasas, dia ada banyak ayat kisah pasal Nabi Musa. Sampai ada 4 fasa. Kalau kotak-kotak tu, maksudnya fasa. Fasa kelahiran kita dah ulas. Fasa matang pun kita dah ulas. Ni kelahiran fasa 1. Usia matang pun fasa 1 juga. Kita gabungkan sekali. Dan dalam surah Qasas ada cerita Nabi Musa dapat wahyu. Tapi ayat dia pendek je. Tapi ketika Allah Ta'ala cerita dia jumpa Fir'aun nanti, ayat dia panjang. Sebab apa? InsyaAllah nanti waktu kita habis masuk fasa ketiga, waktu Musa jumpa Fir'aun, nanti kita ulas. InsyaAllah. Kenapa? Okay? Tapi kita nak ambil yang saya bulatkan warna merah tu, penerimaan wahyu. Ayat 29 sampai 33-32, surah Al-Qasas. Baik. Kita lanjutkan. Ayat dia pendek je. Tapi kita dapat beberapa maklumat tambahan. Di sini kan tuan-tuan dah belajar, rupa-rupanya pengulangan cerita walaupun banyak kali ulang, dia tak macam kita baca buku ulang sebab kita jumpa maklumat sama. Ulang lagi. Tapi
dekat Quran ni walaupun dia berulang, tetapi pengulangan tu bukan pengulangan yang dia nak repeat maklumat sama. Tak. Pengulangan tu dia memberikan maklumat-maklumat lain pada sudut yang berbeza. Okey. Sebab musuh-musuh Islam, orientalis, memang salah satu dia nak kutuk Quran ni, dia akan cakap Quran ni banyak repetition, dia cakap. Ni juga kajian yang saya tengah duduk, yang saya tengah nak rancang, nak buat untuk PhD ni, tentang repetition dalam Quran tu. Okey. Kita tengok ya, Musa, Allah Ta'ala kata apa? Falamma qada Musal ajal wa thara bi ahlihi. Setelah Musa menyempurnakan tempoh kerjanya itu. Surah Qasas ni lah surah yang cerita macam mana dia boleh jumpa api tu. Surah Musa, surah Qasas ni dia sambung cerita. Sebab apa? Sebab apa surah ni dia cerita Musa menyempurnakan tempoh kerjanya? Sebab surah Qasas ni, ingat tak kita cerita dia kahwin kan dengan salah seorang perempuan, anak perempuan tua tu kan? Jadi, nampak tak ayat dia sambung? Nampak tak ayat dia sambung? Ayat 1 dia lahir sampai 13. Lepas tu sambung ayat 14 sampai 28. Lepas tu sambung 28 terus 29. Sebab itu ayat dia cerita setelah Musa menyempurnakan tempoh ajal. Kita ni kalau jumpa ajal mati ke ustaz? Ajal tu tak. Ajal ni sebenarnya adalah istilah bagi sesuatu yang dia tamat tempoh. Itu dipanggil ajal. Tak kiralah apa-apa pun. Kalau barang kita tu dia hanya boleh guna, contoh kereta kita kan, dia hanya boleh guna selama 9 tahun je. Lepas 9 tahun kereta kita tu rosak. Sampai 9 tahun dia nak rosak, kita kata dah sampai ajal dah kereta aku ni. Ajal tu bukan untuk orang mati sahaja, tapi ajal tu adalah tempoh expired, tempoh sesuatu. Maka Musa selepas 10 tahun dia duduk kat Madian, maka dia pun buat apa? Wathara bi alihi, dia pun keluarlah dengan isterinya. Ke mana? Ke Mesir. Lepas tu anasa min janibit turi nara, dia nampak api dari sebelah gunung Tursina. Baru kita dapat jawapan tambahan. Rupa-rupanya yang Wadi Tua tadi, Wadi Tua dekat surah Taha tu, rupa-rupanya dia ada bersebelahan dengan gunung Tur Sina. Sebab Tuhan kata janibat Tur. Perkataan Tur ni, dia sebenarnya adalah bukit gunung. Tur, dia ada panggilan lain. Kalau kita baca dekat surah At-Tin tu, surah Wat-Tin kan, wa turi sinina. Tur ni lah, tur yang sama. Tur Sina. Walaupun dekat ayat ni kita tak jumpa perkataan Sina, dia guna tur, tapi dia memang merujuk kepada Tur Sina. Dia nampak kat sebelah tu. Lepas tu dia cakap kat isteri dia. Dia kata, qala li amlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nar. Dekat sini dia guna perkataan jazwah. Nanti kita akan ulas waktu dekat slot yang berikutnya. Kenapa kadang-kadang guna jazwah, kadang-kadang guna syihabin qabathin. Itu insyaAllah kita akan ulas pada kelas akan datang. Malam ni kita dapatkan dulu penceritaan kronologi dia dulu. Okey. Lepas tu dia cakap isteri dia, duduk kat sini Sat, berhenti kat sini, jangan pergi mana-mana, duduk kat sini. Aku tengok api tu. Semoga aku dapat bawa kepada engkau suatu berita dari situ. Berita tadi apa kita sebut? Mereka tersesat jalan nak tahu. Mungkin ada orang boleh bantu mereka nak cari jalan nak ke Mesir tu macam mana. Ataupun seputung dari api itu supaya kamu dapat tastalun, memanaskan diri. Okey, dapat dah. Maknanya Nabi Musa pun dia tak tahu dekat atas Gunung Tursina tu ada apa. Siapa kat atas tu, cuma dia nampak apa? Dia nampak cahaya, dia nampak api. Mungkin sangkaan dia ada orang kot dekat atas tu. Lepas tu dia kata nak dapatkan berita atau minta seputung api. Okey. Lepas tu waktu dia sampai, dia ada maklumat tambahan. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil ayman
fi buq'atil mubarakah minasyajarah. Tolong ambil perhatian dekat ayat ni. Allah Ta'ala kata ketika dia sampai ke tempat api itu, dia diseru dari tepi lembah sebelah kanan. Di sini kita dapat jawapan. Yang Allah menyeru Musa tadi kan. Ya Allah Ta'ala kata, buka kasut kau Musa, aku ni Tuhan engkau sekian-sekian kan. Rupanya suara itu Nabi Musa dengar di tepi lembah sebelah kanan. Dia dengar sebelah kanan. Tapi suara tu dari mana? Tuhan kata minasyajarah. Dari arah pohon kayu. Maknanya dekat situ ada satu pohon. Ada pohon kayu. Pohon kayu itulah sebenarnya dia menjadi hijab antara Musa dengan Allah. Kenapa kita katakan pohon kayu itu adalah hijab? Saya akan sebutkan dalil lain kejap lagi. Hijab. Maksudnya, suara Allah Ta'ala berfirman kepada Musa tu ada hijab di antara mereka. Hijab tu macam dinding ke, kain ke. Tapi dekat ayat ni, Syekh Salah dalam Qasasul Quran ni, bila kata pokok tu lah sebenarnya menjadi hijab, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa. Tempat itu, fi buq'atil mubarakah, tempat yang diberkati. Ialah kan tempat Allah berkata-kata dengan Musa. Dari menggunakan hijab tu daripada pohon kayu tu. Lepas tu Allah kata, ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, Rabb seluruh alam. Okey, jelas. Okey. Nanti kalau tuan-tuan nak dapat jawapan tentang hijab, kita ada waktu lagi tak? Saya pun, mana jam saya? Tetap boleh lagi ke ni? Boleh? Sekejap Boleh. Boleh Okey, sikit lagi Okey, kita sambunglah sikit lagi. Saya nak bagi maklumat. Kenapa saya katakan pokok tu adalah hijab? Dia begini. Tolong salin boleh? Tolong salinkan ayat Quran. Tak payah salin ayat lah. Salinkan nombor ayat je. Okey. Tuan-tuan rujuk dalam surah Asy-Syura ayat nombor 51. Okey. Surah Asy-Syura ayat nombor 51. Surah Asy-Syura ayat nombor 51. Sekejap Surah Asy-Syura, surah ke-42. Okey, saya bukakan muka surat dia. Surah yang ke-42. Okey, ayat nombor 51 dalam Quran, muka surat nombor 488. Muka surat 488, surah Syura ayat nombor 51, tuan-tuan akan dapat jawapan. Macam mana cara Allah nak sampaikan wahyu kepada para Nabi? Para Nabi. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Syura ayat nombor 51, tuan-tuan akan jumpa ayatnya bunyi begini. Ayatnya berbunyi, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Siapa ada Quran terjemahan muka surat 488. Saya minta maaf, saya tak bawa ayat dia dekat nota yang saya paparkan ni, tapi saya bacakan ayat dia. Okey, baris bawah, baris yang kedua ke bawah. Allah Ta'ala kata apa? Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya. Allah Ta'ala kata, dan tidak layak bagi seseorang manusia pun, tak layak bagi seseorang manusia pun untuk Allah berbicara dengannya. Maknanya Allah bagi tahu, kalau manusia tu dia nak berbicara dengan Allah, tentulah dia Rasul. Kan? Allah kata tidak layak bagi mana-mana manusia nak berbicara dengan Allah, melainkan, Allah kata apa? Melainkan dengan perantaraan wahyu. Wahyu. Okey. Wahyu tu pula, Allah kata melalui perantaraan wahyu. Patut Allah terangkan.
au min warai hijabin. Okey, atau dari belakang tabir. Dari belakang tabir. Hijab tu tabir. Au yursila rasula. Ataupun dia dapat wahyu dari Allah dengan Allah menghantar utusannya, iaitu malaikat. Maknanya ada Rasul, Allah Ta'ala berkata-kata secara direct dengannya. Ada Rasul, Allah Ta'ala hantar malaikat. Tapi kalau manusia berkata-kata dengan Allah, mereka ada hijab. Hijab itulah yang melindungi manusia itu daripada dia melihat Allah. Jadi kenapa Allah sebut pokok tu? Kata Syekh Salah. Pokok itulah merupakan hijab antara Allah dengan Musa. Jadi kita dapat maklumat tambahan. Sebelah kanan, tempat tu diberkati. Okey, di arah pohon kayu. Okey. Lepas tu, dia lanjutkan lagi. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wa an alki asak. Tuhan kata, campaklah tongkat kau. Falamma ra'aha tahtaddu ka'annaha jannu walla mudibran walam yu'aqib. Maka apabila Musa tengok tongkat dia bergerak dengan cepat, maka dan tangkas seolah-olah seekor ular, maka lari dia dan tidak menoleh lagi. Lalu Allah kata, ya Musa aqbil wala takhaf. Allah kata, Musa, kau dah patah balik sini. Patah balik sini. Datanglah kemari. Wala takhaf. Janganlah kau takut. Innaka minal aminin. Sesungguhnya engkau di kalangan orang yang mendapat keamanan. Itu mukjizat nombor 1. Lepas tu yang terakhir Allah sebut tentang mukjizat kedua. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in wadhmum ilayka janahaka minar rahbi. Masukkanlah tanganmu melalui saku bajumu, pasti keluarlah ia putih bersinar-sinar tanpa kecacatan, dan kepitlah tanganmu di celah ketiakmu ketika berasa takut. Ni dia panggil kaedah. Kalau kita rasa takut, kita akan kepit badan kita kan dengan kedua tangan. Letakkan kedua tangan di bawah ketiak kita. Macam kita sejuk tu kan. Sejuk kan. Nah, itu pun sebenarnya cara untuk menghilang ketakutan Allah ajar pada Musa. Lepas tu Allah Ta'ala sebut hujungnya, فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. Yang demikian itu dua bukti daripada Rabbmu kepada Fir'aun dan pembesarnya. Innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya mereka itulah kaum yang fasik. Baik. Maka selesailah ayat-ayat yang berkaitan dengan fasa, macam mana permulaan Musa dia mendapat wahyu. Tapi fasa 2 ni Allah tak sebut tentang dapat kitab Taurat. Itu kita masuk nanti pada fasa yang keempat. Itu fasa keempat, nanti kita akan jumpa Nabi Musa naik balik tempat yang sama. Berapa malam? Itu waktu kita masuk fasa 4 ni. Maknanya ini adalah permulaan. Nabi Musa bertemu dengan Allah, mendapat perintah untuk menyampaikan dakwah, tapi Allah Ta'ala telah sebut beberapa perkara tentang ketauhidan, ingatkan tentang hari akhirat, ingatkan tentang supaya salat dan sebagainya. Maka habislah sebenarnya maklumat untuk fasa yang kedua. Jadi tuan-tuan boleh sambung tu. Daripada fasa dia lahir, cuba buat flow chart dia. Cuba buat carta alih daripada dia lahir sampailah dia naik ke bukit Gunung Tursina. Di sebelah kat bukit Tursina berhampiran. Baik. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah maklumat untuk malam ni. InsyaAllah pada hari Khamis yang nanti belakang tabir dalam surah Syura ayat 21 bermaksud apa? Hijab tabir. Tabir hijab ni adalah tabir. Maksudnya para ulama mengatakan tabir. Sekejap Tadi muka surat berapa saya sebut? 388 Okey. Kejap.
surah nombor 42 kan. Okey. Ambil dulu ayat dia tu, muka surat 488 tadi. Ayat nombor berapa? 51. Okey. Tabir dekat sini bererti dia sebenarnya kalau kita tengok dalam taksir jalan dan sebagainya, tabir tu adalah untuk menutupi daripada melihat Allah. Nabi Musa dia mendengar suara di sebalik tabir, tapi dia tidak melihat Allah. Nanti kita akan belajar Nabi Musa ada minta permintaan untuk melihat Allah. Itu kita belajar pada waktu yang lain, insya-Allah. Nanti minggu hari Khamis saya akan buat beberapa maklumat pertambahan lagi untuk huraian beberapa maklumat lain. Maklumat sama tapi kita perincikan lagi, insya-Allah, pada kelas hari Khamis nanti. Lepas tu on the way tu dalam masa yang sama siri 9 tu kita cerita beberapa ibrah dia. Sebelum kita masuk kepada fasa ketiga, Nabi Allah Musa pergi bertemu dengan Firaun. Wallahu taala alam. Mana-mana persoalan tu nanti saya akan jawab kemudian ya. Saya akan jawab kemudian. Insya-Allah. Okey, ada yang tanya soalan. Nota malam ni ada dekat Google Drive. Okey, memang tak ada. Untuk nota malam ni saja saya belum masukkan lagi dekat Google Drive. InsyaAllah saya akan masukkan pada keesokan harinya. InsyaAllah. Ya? Okey. Kita jumpa lagi insyaAllah. Mohon ampunan maaf atas segala kelemahan kekurangan. Kita jumpa pada hari Khamis akan datang untuk siri yang ke-9. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama. Terjumpa lagi nanti insya-Allah ya. Okey. Lailah sa'idah.